Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takia daripada Takia Kami Channel. Ikuti saya untuk mengetahui resensi buku ini. Kawan-kawan semua adalah buku berkenaan dengan orang-orang biasa karya Andra Hirata. Buku ini adalah buku bergenre fiction. Bila melihat kepada karya Andra Hirata ini, saya terus rasa teruja untuk membaca siri-siri fiction semula. Plot penceritaan bermula dengan kisah 10 orang yang telah ditempatkan di kelas yang sama disebabkan oleh prestasi peperiksaan mereka yang tidak begitu baik. Kiranya kalau macam kat Malaysia ni mungkin kelas pemulihan, kelas pemulihan. Bila dah dalam kelas pemulihan 10 orang ni, memang orang lain pun tak berapa nak layan. Macam mereka ni wujud tak wujud lah di sekolah tu. Dan cikgu-cikgu pun fed up nak mengajar sebab mereka ni bukan sahaja dungu, tapi mereka juga loya buruk. Okay, dipendekkan cerita, mereka pun membesar. Apabila mereka membesar, masing-masing telah berumah tangga, telah mendapat pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai penggali kubur, bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai cleaner dah kan tadi kan, penjaga kedai buku lah. Yang paling hebat tu penjaga kedai buku. Okey, watak-watak yang 10 orang tadi tu memang mula saya baca tu macam susahnya nak ingat nama-nama watak ni kan. Dah lah ada 10 orang. Adakah 10 orang ini akan dijadikan watak utama dalam penceritaan ini ataupun ambil seorang dua je? Okey, antara nama watak yang diketengahkan iaitu Dibat, Honurun, Tohirin, Rusip, Handai, Salut, Dina. Aku tu tak dekat saya sekarang, so saya tak berapa nak. Okay, salah seorang daripada ahli kumpulan, ahli kelas hujung tadi tu, namanya Dina. Dia mempunyai seorang anak bernama Aini. Aini ni pun sama macam ibu dia. Masa pergi sekolah, dia pun agak lambat lah nak pick up. Bila cikgu mengajar tu, Asyik tak faham. Tapi beza Dina, ibunya, dan Aini ni seorang yang berazam tinggi, yang penuh dengan tekad. Maksudnya bila dia tak faham tu, dia akan keep on tanya cikgu, kenapa macam tu, kenapa dapat jawapan ni. Sampai cikgu pun macam geram lah nak menjawab kan. Budak ni dah ajar banyak kali pun tak faham juga kan. Tapi Dina ni memang dia seorang yang kental lah. Bezanya Aini dan dia berazam lah menjadi seorang doktor sebab ayahnya mempunyai satu penyakit misteri. Dan apabila dibawa ke hospital, doktor mengatakan penyakit ayahnya sukar untuk diubati, tetapi pihak hospital tidak memberikan detail apakah penyakit ayahnya, puncanya kenapa. Mungkin juga disebabkan mereka ini orang miskin, maka mereka didiskriminasi. Dina mula menyedari kelebihan anaknya Aini. Dia nampaklah bahawa Aini ni walaupun mereka dalam keadaan miskin, tapi dia tetap berazam untuk berjaya dan seterusnya dan meneruskan pengajian di Fakulti Perubatan. So Dina pun memulanya dia memang tak menggalakkan lah. Dia kata kat anak dia, buat apa nak belajar rajin-rajin, kita ni orang miskin. Dan aku bodoh, kamu juga akan bodoh seperti aku. Maksudnya mindset mereka ni, orang miskin, bodoh adalah berkualifikasi tinggi. Namun bila melihatkan kesungguhan Aini, Dina merasakan ada sesuatu kelainan, keistimewaan kepada anaknya. Maka dia pun memberi galakan kepada anaknya untuk terus belajar, sehingga mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tinggi lah. Bagi merealisasikan harapan anaknya untuk mengikuti pengajian perubatan di Universiti Perubatan, Dina mencari akal macam mana nak dapatkan duit, sedangkan mereka itu miskin dan hanya menjaja alat permainan. Makanya Dina pun mengajak Aini menemaninya ke bank-bank memohon pinjaman pendidikan. Tapi seperti yang disangka, sememangnya lah mereka ini kerana orang miskin tidak dilayan langsung.
membuat pinjaman kerana tidak ada bukti keuangan yang kukuh bagi menggantikan semula pinjaman yang sekiranya diberikan nanti. Tengah buntu-buntu tu tiba-tiba dia terjumpa dengan kawannya Dibat, kawan yang di kelas peralihan tu. Dibat ni seorang peniaga di sebuah kedai buku. So Dibat ni lah yang saya cakap yang agak pandai sikit lah, agak berotak sikit berbanding dengan kawan-kawannya yang lain. So Dina ni pun meluahkanlah perasaannya kepada Dibat. Bila dia meluahkan perasaan kepada Dibat tu, Dibat rasa kagum dengan anak Dina si Aini ni. So Dibat kata, Dina, ini adalah satu peluang untuk kita buktikan bahawa orang miskin juga mampu berjaya. Aku akan bantu kamu dan aku akan mencari jalan untuk membiayai pendidikan Aini di Fakulti Perubatan. So apa yang mereka buat? Dibat mengumpulkan rakan-rakannya yang 8 orang lagi tu dan mengajak mereka berkumpul di toko buku lah. Tak jumpa ni 10 tahun tak jumpa ni, mereka semua pun datang. Bila mereka datang, Dibat menceritakan keadaan Dina. So Dibat bertanyalah kepada rakan-rakannya. Dia ada satu plan tetapi memerlukan komitmen. Maksudnya memerlukan tim lah untuk menjayakan rancangannya ini. Dan dia menawarkan mereka untuk bekerjasama. Surprisingly, mereka semua bersetuju untuk join the team lah. Walaupun tak tahu lagi apakah akan dilakukan, apakah perancangan Dibat. Mereka semua bersetuju untuk bekerjasama dalam rancangan tersebut bagi membuktikan bahawa orang miskin juga mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan juga berjaya. Okey. So, sampai kat sini je lah saya akan berkenaan dengan kisahnya. So, apakah perancangan Dibat, apakah kerjasama yang ingin dirancanakan itu, you all kena baca sendiri sebab masa momen-momen ni memang penuh dengan momen humor, momen kelakar. Apatah lagi bila baca nama-nama mereka ni dah kelakar. Lepas tu nama tempat mereka lepak, macam contoh nama warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, warung kopi Mariati Kahwin Lagi. Memang bila baca tu kelakar, memang kelakar. Ataupun mungkin saya yang senang terhibur, tak tahulah. Bila baca karya ni, orang-orang biasa ni, saya mula search nama Andrea Hirata ni di wiki. Siapa gerangan penulis hebat ni? Sememangnya bukan kaleng-kaleng lah, kerana beliau merupakan penerima Anugerah Sastera Peringkat Antarabangsa dan pernah juga menjuarai New York Book Festival pada tahun 2013 melalui naskahnya Laskar Pelangi, dan telah diterbitkan dalam 25 versi bahasa asing dan dijadikan bahan rujukan di sekolah dan juga di universiti lah. Saya kira penulisan ini memang sangat bijak dan kemas sekali. Dia punya penyusunan plot-plot tu memang kita tak sangka lah. 10 orang yang berkawan yang tidak boleh digelar sebagai sahabat pun, tapi mereka sanggup mengorbankan diri untuk menjayakan, untuk merealisasikan harapan seorang anak miskin. Dan mereka ingin melihat orang miskin terus berjaya dan tidak lagi didiskriminasi. Andrea Hirata berjayalah menyampaikan kritikan sosial dengan jelas kepada pembaca walaupun dalam bentuk humor. Memang tak menghampakan sekali karya yang diterbitkan oleh Jejak Tarbiyah ini. Saya amat mengharapkan you all enjoy seperti mana saya enjoy juga buku ini. Okey, jumpa lagi.